Buku matematik, buka kamera. Okey. So saya nak remind lagi sekali untuk kita belajar ni. Okey, anggaplah kita belajar ni macam one to one. Maksudnya awak dengan saya je. Lagipun awak semua ni dalam kawan-kawan ni tak ada kan yang sama sekolah kan. Tak ada, awak tak kenal kan yang lain kan. Macam semua tak kenal. Awak tak kenal, tak ada kan kawan awak dalam ni kan. Kawan di sekolah tak ada kan. So anggap je awak ni belajar dengan saya macam one to one. So kalau macam tak faham terus je tanya. Macam one to one, tak payah malu dengan kawan, orang lain pun tak kenal pun awak. So jangan risau, tak payah malu. Okey. Okey, hari ni kita akan sambung bab 5, ungkapan algebra. Bab 5, ungkapan algebra. Okey, kita dah masuk dah hari tu. Ungkapan algebra hari tu kita dah masuk yang ni. Kita dah tengok perkali kan. Kita dah tengok yang perkali. Apa itu perkali. Contoh macam 2PQ. Okey, 2PQ. So, apa tu? 2PQ nyatakan perkali bagi 2. So, PQ ialah perkali bagi 2. 2 ialah perkali bagi PQ. P ialah perkali bagi 2Q. Macam mana kita nak tahu perkali? Macam mana kita nak tahu perkali ni ialah 2 darab dengan PQ, kita dapat balik yang ni. So 2 ni betul lah dia PQ. 2 ialah perkali bagi PQ. So dapat yang ni balik kan. Okey, kalau dapat maksudnya betul dia adalah perkali. Just darab balik je dapat yang ni. So itu adalah perkali. Lepas tu kita dah tengok juga sebutan. Okey, kita dah tengok juga sebutan. Di mana sebutan ni saya kata hari tu jangan ambil operasi. Kalau macam ni kita ada 2 sebutan, 8X tambah 7Y. 8X satu sebutan, 7Y satu sebutan. So ada 2. Okay, yang B ni kita ada 3 sebutan. 4MN, M/9 yang kedua dan yang ketiga 6. Tak perlu ambil operasi. Okey, dan C X kuasa 2, 7X, Y 0.5. Okey, ini adalah sebutan. Ini adalah sebutan. Okey, so hari ni kita akan tengok, okey, sebelum tu saya akan bincangkan homework. Homework nombor 9 kan, buku fokus nombor 8 dan 9 kalau tak silap saya. Nombor 8 kan. Okey, nombor 8 ni nyatakan semua sebutan dalam setiap ungkapan algebra yang berikut. Okey. So, nombor 8 ni nyatakan semua sebutan. Kalau dia tanya sebutan, maksudnya awak kena listkan balik je lah. Apa sebutan yang ada dalam ungkapan algebra. Macam contoh soalan 8A. Yang pertama ni nombor 8. Okey, 9H tolak 4K tambah dengan 3. Jadi, yang pertamanya kita ada 9H. Kita ada 4K dan kita ada 3. Jadi, kita keluarkan sebutan yang kita ada iaitu 9H, 4K, 3. So, ada 3 sebutan. Okey, soalan B, 8B. 2/3 X kuasa 2 tambah X. Kalau yang ni ada berapa bilangan sebutan? Okey, berapakah bilangan sebutan? Jadi soalan ni kita akan ada
dua bilangan sebutan. Ini yang pertama. Yang kedua, X. Okey. So, dua bilangan sebutan iaitu 2/3 X kuasa 2 dan, okey, kalau ada 2 kita boleh tulis dan je. 2/3 X kuasa 2 dan X. Okey, boleh faham ya? Sebutan. Sebab kita nak pergi lebih mendalam. Sebab tu saya kena revise balik. Apa itu sebutan? Awak kena kenal sebutan. Sebab lepas ni kita nak tengok sebutan serupa dan tidak serupa. Mana satu sebutan serupa, mana satu sebutan tak serupa. Jadi sebelum tu awak kena kenal lah mana satu sebutan. Dalam ungkapan mana sebutan dia kena kenal. Okey, so ada siapa-siapa yang ada masalah nak jawab soalan nombor 8 ni? Ada ke? Okey, no problem nak jawab nombor 8. Okey. Kalau tak ada respon, saya kira macam tak ada problem lah, tak ada masalah lah nak jawab soalan ni kan. Kiranya kalau datang exam, masuk exam pun boleh jawab. Betul tak? Boleh jawab lah kan sebutan. Okey, soalan C. MN tolak 13P kuasa 2Q tambah T/6. Okey, jadi sebutan dekat sini ada berapa? Berapa bilangan sebutan? Ada berapa? Satu dekat sini. Satu, okey saya tanda 1 MN. Yang kedua, 13P kuasa 2Q. Semua ni. Jangan ada negatif je. Lepas tu C. C tu yang ketiga. Yang ketiga T/6. So, kita ada 3 bilangan sebutan iaitu MN, 13P kuasa 2Q, T/6. Okey, jelas tak? Kalau jelas, emoji sikit. Empat orang je. Kemudian saya bagi juga homework nombor 9 kan. Saya bagi homework nombor 9. So saya tengok. Nombor 9. Oh, nombor 9 ni berkaitan pekali. Okey, nombor 9 ni pekali. Okay, nyatakan pekali bagi 2G darab H darab K per dengan 3. Kalau yang ini maksudnya, kalau dia letak macam ni, 2GHK tu maksudnya darab lah ya. Maksudnya darab. 2 darab G darab H darab K. Lepas tu bahagi dengan, semua tu bahagi dengan 3. Okay, kalau dia nak pekali bagi G. Pekali bagi G. Maksudnya, kita cuba keluarkan G. Pekali bagi G ialah apa dia? Kita keluarkan G setinggalnya apa? Tinggalnya 2HK per 3. Kan? Kita keluarkan G. Yang ni, G ni, kita keluarkan dia. Tinggallah 2HK per 3. Betul kan? Okey, faham nombor ni? Seterusnya, pekali bagi soalan B, pekali bagi H. Okey, dia nak
Perkali bagi H. Perkali bagi H ialah yang mana? Kalau kita keluarkan H. Keluarkan H. So, dia tinggal 2G K per dengan 3. Kan? So, senanglah soalan ni kan? Senang sahaja. Maksudnya, kita H ni, kita darab balik dengan nombor ni. So, dapatlah balik yang ni kan? H, awak darab dengan yang ni, dapat yang ni balik. Sama juga G. G, awak darab dengan 2HK per 3, awak dapat balik yang ni. Okey, boleh ke? Kalau K macam mana? Kalau perkali bagi K. Perkali bagi K tak ada masalah lah kan? Sama je kan? Perkali bagi K sama sahaja. Perkali bagi K. Kita keluarkan K. Awak keluarkan K ni. So, dia tinggal apa? Dia tinggal 2GH per dengan 3. Kan? Tu je. Okey, D. D pula, dia keluarkan G dan H. Perkali bagi G dan H. GH. GH. GH ialah, so apa dia? GH. Kita keluarkan GH daripada sini. Okey, keluarkan GH daripada sini. Keluarkan, potong GH. So, dia tinggal apa? 2K per dengan 3 kan? 2K per dengan 3. Kalau perkali bagi GK, perkali bagi GK apa? Awak rasa-rasa apa? Perkali bagi GK. Rasa-rasa apa dia? GK. Keluarkan G, keluarkan K. So, dapat apa perkali dia? Anas? Anas boleh. Perkali bagi GK ialah apa? 2 per 3. 2 Per 3. per 3 je. Yang ni? Ya. Okey. Eh. Perkali bagi GK, awak keluarkan G, keluarkan K. So, tinggal 2H per 3. H tu kena ada lah. Kena ada H kan. 2H per 3. Lepas tu last sekali. Perkali bagi GHK. Perkali bagi GHK. GHK. So, awak keluarkan GHK ni daripada nombor yang tu. Daripada kat sini. Potong GHK. So, yang tu lah baru kita tinggal. Jawapan dia 2 per dengan 3. Okey, fahamlah kan? Seterusnya nombor 10. Walaupun bukan homework tak apa, kita buat je. Okey, nombor 10 ni diberi sebutan negatif 5 per 6 P X kuasa 3 Y. 5 per 6 P X kuasa 3 Y. Nyatakan perkali bagi PX. Okey, saya letakkan sini. Perkali bagi PX apa? Perkali bagi X kuasa Y apa? Perkali bagi 5PY apa dia? Okey. So, sama juga macam nombor 9 tadi. Kalau dia nak perkali bagi macam sama dengan nombor 9 ni. Perkali bagi G. So, kita potong G kan. Kita potonglah G. Kalau dia nak perkali bagi GHK. So, potong GHK dapat 2 per 3. Okey. Kalau nombor 10 ni pun
sama Wak. Kalau dia nak perkali bagi PX, perkali bagi PX, so awak potong P dan X. X tu potong satu je. Yang ni kiranya X ni ada 3. X tu ada 3. Yang ni sebenarnya nombor 10 ni, dia adalah -5/6 darab P. Okey, darab P darab dengan X, darab dengan X, darab dengan X, darab lagi dengan Y. 1, 2, 3. Yang ni lah yang sebenarnya berlaku ni. Daripada sini, kalau kita pecahkan dia sebenarnya 5/6 ni darab dengan P, dia darab dengan X 3 kali, kemudian dia darab dengan Y. Okey. So, kalau kita nak perkali bagi PX, kita keluarkan P, keluarkan X. So, jadi -5/6. Okey, P dah bawa keluar. X kuasa 3 ni bawa keluar 1 je. So, dia tinggal X kuasa 2 Y. X kuasa 2Y. Sebab dekat sini, okey, awak kena faham dekat sini. -5 ni sama ni. So, kalau perkali bagi PX, dia keluarkan P, dia keluarkan X1. So, dia tinggallah -5/6. X ada 2, X kuasa 2, Y. Boleh faham? Okey, soalan B. X kuasa 2Y. Perkali bagi X kuasa 2Y. Okey, daripada -5/6, PX kuasa 3Y. Tapi dekat sini perkali bagi X kuasa 2 sahaja. Kita keluarkan X kuasa 2. So, dia tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 1 lah kan? So, -5/6 P X 1 je. Tak perlu ada kuasa. Kalau 1 tak perlu ada kuasa. Dan Y, okey, Y1 dia keluarkan 1. So, ni je lah jawapan dia. -5/6 P X. Okey tak setakat ni? Soalan C, 5PY. 5PY. Okey, dia keluarkan 5, keluarkan P, keluarkan Y. So, dia tinggal apa? Kalau -5/6, dia keluarkan 5. So, maksudnya dia tinggal 1 lah. Dia tinggal 1. So, jadi -1/6. P dah bawa keluar. Tinggal X kuasa 3. -1/6 X kuasa 3. Boleh faham? Okey, boleh ya. Okey, nombor 10 tadi kita buat pasal perkali. So, next kita akan masuk, kita nak kenal sebutan serupa dan tidak serupa. Penting untuk kita kenal serupa dan tidak serupa ni. Penting sangat-sangat. Sebab sampai kata 5 pun akan guna lagi tau benda ni. Penting sangatlah untuk awak tahu apa itu sebutan serupa dan tidak serupa. Okey, cuba kita baca dekat sini. Sebutan serupa ialah sebutan-sebutan yang mempunyai pemboleh ubah yang sama. Okey, kita kenal sebutan serupa ialah pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Ada buku kan, highlight situ. Pemboleh ubah yang sama, kuasa yang sama. Okey, misalnya
2X dan 50X ialah sebutan serupa kerana mempunyai pemboleh ubah yang sama dan kuasa bagi pemboleh ubah itu adalah sama. Okey, dia nak cakap 2X dan 50X ni ialah sebutan serupa. Dia kata 2X dengan 5X ni adalah sebutan serupa sebab sebab dia ada pemboleh ubah yang sama. Yang ni ada X, yang ni pun ada X. Yang ni ada X, yang ni pun ada X. Lepas tu kuasa pemboleh ubah tu iaitu X. X kan kita belajar pemboleh ubah tu diwakili sebagai huruf. Huruf. X tu yang jadi pemboleh ubahnya. So X tu X kuasa 1. X ni ialah kuasa 1. Yang ni pun X ni kuasa 1. Kuasa. Kalau dia tak tulis nombor tu maksudnya kuasa 1 lah. Kalau dia tulis X kuasa 3, macam yang ni kan X kuasa 3. So dia ni kuasa 3. Kalau dia tak tulis, maksudnya kuasa 1. So 2X dan 50X ni adalah kuasa yang sama, pemboleh ubah pun sama. So dia adalah sebutan serupa. Macam tu je nak kenal dia. Dan yang kedua, 0.6XY kuasa 2. Okey, saya tulis dekat sini sebutan serupa dan tidak serupa ialah mempunyai pemboleh ubah yang sama. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah ni apa? Huruf lah. Huruf. Yang sama. Lepas tu kuasa pemboleh ubah tu ialah sama. Tadi 2X dan 5X. Yang ni samalah ni. Kuasa dia sama. Lepas tu pemboleh ubah dia sama. Ni satu contoh. Okey, contoh kedua 0.6XY kuasa 2 dengan negatif 98XY kuasa 2. Yang ni pun sama. Kenapa? Sebab pemboleh ubah yang sama XY kuasa 2. Yang ni pun sama XY kuasa 2 juga. Kuasa 2 juga. Lepas tu kuasa pemboleh ubah yang sama. Kuasa pemboleh ubah yang sama. Kalau yang ni X ni kuasa 1, sini pun X kuasa 1. Kalau yang ni Y kuasa 2, maka yang ni pun Y kuasa 2. So bila sama kuasa tu, dia adalah sebutan serupa. Okey. Kita tengok X ni je. Kita tengok pada huruf sahaja. Pemboleh ubah je. Tak perlu tengok pada nombor. Okey, so kemudian kalau dia bagi contoh soalan yang ni 0.6XY kuasa 2 dan negatif 98 Y kuasa 2X. Agak-agak awak lah kan. Awak rasa-rasa dia ni sebutan serupa ke tidak? Serupa ke tidak? Okey. Kalau serupa bagi emoji love tu, hati tu. Kalau serupa emoji hati, kalau tak serupa emoji apa nak pilih? Yang nganga tu, mata tu. Okey. Ada yang kata serupa, ada yang kata tak serupa. Nampak banyak bagi love. Tu kiranya serupa. Okey.
Okey, jawapannya sebutan serupa. Sebutan serupa sebab dia pemboleh ubah yang sama. Kalau yang ni ada X, yang ni pun ada X. Kalau yang ni ada Y, maka yang ni pun kena ada Y. Kena sekali lah. Tak bolehlah yang ni X sahaja, yang ni Y sahaja. Tak boleh. Dia kena ada sama. Lepas tu yang ni pun X kuasa 1. Yang ni pun X kuasa 1 juga. Kalau yang ni Y kuasa 2, yang ni pun Y kuasa 2 juga. So dia sama. Walaupun tulis dia tu berbeza. Walaupun cara tulis tu berbeza. Contohlah kan saya bagi dekat awak. 2 darab dengan 3. Sama dengan 6 kan? Okey, sama tak dengan 3 darab 2? Samalah kan? Jadi dia benda tu dia tak kisah. Awak nak buat A, B ke, B, A ke, benda tu sama. A, B ni ialah sama dengan B, A darab B dengan B darab A tu benda yang sama. Okey, boleh faham? Ni saya tulis. Ni saya tulis baliklah. 2 darab 3 macam A darab B. So dapat AB. Okey, kalau 3 darab 2, B darab A. Dapat BA kan? Tapi nilai dia kalau dalam bagi nombor tu samalah. AB ke BA ke sama. So tak kisahlah dia tu adalah sebutan serupa. Tak kisah A dulu ke B dulu ke. Asalkan AB atau BA tu sama je lah. Okey, faham kan? Sini info matematik ni. Sekiranya dua sebutan algebra mempunyai pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama tetapi dengan susunan berlainan. Macam yang tadilah. Susunan yang berlainan. So, sebutan-sebutan algebra tersebut juga merupakan sebutan serupa. Dia apa tadi? Susunan berlainan. Dia susun lain. Tapi dia tetap sebutan serupa lah. Misalnya contohnya 2PY kuasa 2 dengan 3Y kuasa 2P. Yang ni pun samalah ni. So yang ni dia kata 2PY kuasa 2 dan 3Y kuasa 2P. Okey, nombor kita tak perlu tengok. Kita tengok pemboleh ubah je. Walaupun susunan dia berbeza, tapi dia tetap sebutan serupa. Okey. Sebutan tidak serupa pula yang tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama je lah. Okey. Sebutan tidak serupa tu tidak mempunyai pemboleh ubah yang sama lah. Atau kuasa yang sama. So, tak ada masalah lah yang tu. Macam contoh yang apa ni? Dibagikan 3 PR dan 5 PQ. 3 PR dan 5 PQ. So, yang ni PR, yang ni PQ. So, tak sama dah. Sebutan tidak serupa lah. Yang ni Y. Ya kan, 0.7Y. Yang ni Y, yang ni Y kuasa 2. So, tak sama dah. Tak sama dah. Kuasa dia tak sama. So, bukan sebutan serupa. Okey, setakat ni boleh faham ya? Okey, contoh 11, kenal pasti. Sebutan serupa ke tak serupa? Soalan A. Sebutan serupa ke tak serupa? 11 ni. Soalan A, rasa-rasa awak lah.
MN dengan negatif 8N. Okey, semua ada telefon kan? Okey, saya bagi kita vote jawapan dalam grup lah. Saya buat poll. KMN dan negatif 8MN. Sebutan serupa ke tak serupa? Ada, saya bagi dalam grup dah. Boleh check. Okey, saya buat dalam grup tu 3 soalan sahajalah. Adakah anda yakin dengan jawapan anda? Nombor 1, 2, 3 tu. Okey, soalan yang pertama, MN dan negatif 8MN. MN dan negatif 8MN. So yang ni kalau kita tengok MN. Lepas tu ni pun MN. So memang confirm lah sebutan serupa. Semua jawab sebutan serupa. Okey, so betul. Soalan B, XY dengan X. XY dengan X. Serupa ke tak ni? Okey, jawapan dia tidak serupa. XY dengan X. Tidak serupa lah. Yang ni tak ada Y, so tak boleh. Okey, C. P kuasa 2 dengan P. P kuasa 2 dengan P. So yang ni tidak serupa juga sebab kuasa pemboleh ubah tak sama. Okey, so C ni tidak serupa. Dan D. D X, Y, Z per 3 dan negatif Y, Z, X. Okey, negatif X, Y, Z per dengan 3 dan negatif Y, Z, X. Okey. So kalau tengok dekat sini, tengok pemboleh ubah dia X. Yang ni pun ada X. Tengok Y. Yang ni pun ada Y, kuasa 1 juga. Z pun ada kuasa 1, yang ni pun Z pun kuasa 1 juga. So, dia adalah sebutan serupa. Sebutan serupa lah. Walaupun susunan dia berbeza, dia adalah sebutan serupa. Kemudian, okey. Kita pergi soalan. Okey, tadi kita dah buat nombor 10, so nombor 11 pula. Sekejap dia loading. Okey, awak boleh try jawab nombor 11 dulu. Muka surat 71.
Okey, nombor 11 ni kan. Kenal pasti sama ada setiap pasangan adalah sebutan serupa ke tak serupa. Okey, soalan A. 3A kuasa 2B dengan 6AB. Nombor 11. A. 3A kuasa 2B dan 6AB. Jadi yang ni kita check dia. Tengok pemboleh ubah dia. Tak payah, nombor tak payah. Nombor tak payah tengok. Okey, saya tengok A dulu. Saya tengok A dulu ni. A ni A kuasa 2. Tapi yang ni A kuasa 1. So, belum lagi tengok B. Kita dah tengok A. Kuasa dia pun dah tak sama. So, dia bukanlah sebutan serupa. Bukan sebutan serupa. Maksudnya, sebutan tidak serupa lah. Sebutan tidak serupa. Kalau nak bagi tahu sebab. Sebab apa? Kerana pemboleh ubah tidak sama. Kerana pemboleh ubah tidak sama. Sorry, pemboleh ubah sama. Kuasa pemboleh ubah yang tak sama. Kuasa pemboleh ubah tu berbeza. Atau tak sama, ikutlah ayat sendiri. Kerana kuasa pemboleh ubah tidak sama. Kuasa dia tu yang tak sama. A ada yang kuasa 2, ada yang A saja. So dia tak samalah. Okay. B, F per 8 dan negatif 0.2 F. F per 8 dan negatif 0.2 F. So yang ni kita tengok nombor sahaja. Sorry, kita tengok huruf sahaja. Kalau dekat sini F kuasa 1 dan yang ni pun F kuasa 1 kan. So dia adalah sebutan serupa. Sebutan serupa. Okey, so faham Untuk C dan D homework. Okay, C dan D ialah homework. Kemudian, okay, saya masuk terus macam mana kita nak buat tambah dan tolak. Okay, tambah dan tolak dalam ungkapan algebra ni. Awak pernah tengok kan? Kita belajar matematik ni apa? Kita nak tengok X tambah Y, Y tambah X, X tolak Y. Ya. Kan awak orang apa ni, awak baru form 1. Mungkinlah kakak-kakak awak tu awak tengok nota ya buku ke kan. Dia ada X, Y. Sekarang ni lah yang kita duk belajar hari sekarang ni lah. Ada pun boleh ubah. Ada pun boleh ubah X, Y ke apa ke, A, B ke. Lepas tu dia advance sikit. Dia kena ada tambah tolak, darab bahagi. So hari ni insyaAllah saya rasa mungkin kita akan sempat belajar tambah tolak je lah kot. Okay. Okay, untuk kita nak buat tambah dengan tolak, first kali kita kena kenal pasti sebutan dia. Kena kenal pasti sebutan, sama atau tidak. Okay, kalau ada yang sama, kita kena susun semula ungkapan algebra itu. Kemudian barulah kita boleh tambah atau tolak lah. Tengok pada soalan dia nak tambah ke dia nak tolak. Okay, saya ulang. Kita kena tengok pada soalan, kita kena kenal pasti sebutan tu. Ada tak sebutan yang sama? Dalam tu ada berapa sebutan? Lepas tu ada tak sebutan yang sama? Kalau ada sama, awak letak sekali. Susun. Susun untuk kumpulkan sebutan yang serupa. Susun yang mana ada serupa letak sekali. Tak serupa letak belakang-belakang. Tak apa. Letak sekali lah kan. Okay. So, kemudian barulah kita boleh buat tambah atau tolak tu lah. Okay. Tambah atau tolak perkali sahaja. Okay. Tambah tolak tu maksudnya, perkali tu maksudnya tambah tolak nombor sahajalah. Nombor sahaja.
Contoh soalan yang pertama. Permudahkan setiap yang berikut. Okey, soalan A yang ni. Sebelum kita masuk kepada soalan permudahkan, saya nak revise balik, imbas kembali macam mana awak nak tambah tolak. Awak ingat lagi tak macam kita nak tambah tolak nombor tu? Contoh macam, ada kan saya bagi soalan yang minggu lepas. Macam 3 tambah 5, tolak 3 tambah 5 dapat berapa? 3 tolak 5 dapat berapa? Okay, sebelum tu, sebelum kita buat yang ni, maksudnya kita kena mahir yang ni dulu. Kalau tak mahir, awak kena belajar dulu. Okay, buat praktis. Yang ni buat praktis sendiri. Kalau rasa tak boleh nak buat soalan ni, kena mahir soalan ni dululah. Buat soalan sendiri. Lepas tu, cuba jawab. Cuba jawab tanpa menggunakan kalkulator. Soalan sendiri tu awak buat soalan yang nombor kecil lah. Nombor kecil yang bawah 10. Nombor kecil bawah 10. Buat soalan sendiri. Lepas tu cuba jawab. Lepas tu barulah kita semak guna kalkulator. Janganlah masa jawab tu guna kalkulator. Tak boleh lah. Jawab tu jangan guna kalkulator. Nak semak jawapan baru kita guna kalkulator. Kalau tak mahir nak tambah tolak ni, buat yang ni dulu. Okay? So, sebelum kita nak buat permudahkan tu, saya nak tengoklah macam mana tahap awak untuk buat tolak tambah dekat sini. Negatif 3 tambah 5 dapat berapa? Saya panggil nama Aisyah Tasnim. Negatif 3 tambah 5. Tak boleh. Tak boleh nak buat negatif 3 tambah 5. Okey, saya bagi tahulah. Tajuk ni, soalan tambah tolak ni, awak revise balik. Kalau tak silap saya topik tingkatan 1 yang ada garis nombor tu, macam mana dia ke kiri, macam mana dia ke kanan. Nilai dia lebih kurang macam tu lah. Negatif 3 tambah 5. Okey, dapat berapa? Negatif 3 tambah 5. Awak dapat berapa? Contohlah, kita ada negatif 3 kan? Saya buat garis nombor lah dulu. Negatif 3 tambah 5. So, kita ada garis nombor negatif kosong dekat sini. So, kalau negatif 3 maksudnya di sebelah sini kan? Sebelah kiri kosong kan? Kalau negatif 3 tu dia sebelah kiri kosong. Jadi, kalau kita nak tambah 5, bila tambah dia ke kanan. Daripada negatif 3 dia akan ke kanan. Dia akan ke kanan. So, negatif 3 ke kosong ni dia memerlukan berapa langkah? 3. Kosong ke 3. So, dia memerlukan 3 langkah. So, kalau dia nak tambah 5, awak kena tambah lagi 2. So, maksudnya dia jadi positif lah kan? Sebab dia dah lebih daripada kosong. Dia dah lebih daripada kosong. So, nilai dia kita akan dapat dia positif. So, nak tahu berapa? Okey, selalunya saya buat 5 tolak 3. Kalau dah sini 3, dia lagi ada 2 lah. 5 tolak 3 jadi 2. So, positif 2. Okey. So, kalau 3 tolak 5 pula, ada garis nombor negatif
3. Okey, kosong dekat sini 3 tu maksudnya belah kanan lah kan sebab sini positif. 3 tu belah kanan. So kalau -5, negatif tu ke kiri. Okey, dia ke kiri. So kalau 3 dengan kosong, jarak dia ada 3 langkah. Kalau 5 maksudnya kena pergi lagi lah kan. Kena pergi lagi berapa? So kena pergi lagi berapa? Kalau sini 3, kena lagi 2 lah kan. So dia ni kiri kosong kan. So dia dah jadi negatif. Dia dah jadi negatif iaitu -2. Boleh faham? Okey. Selain tambah tolak, awak juga kena kuasai macam dah belajar kan darab dan bahagi. Contohnya negatif, awak darab dengan negatif. Okey, negatif saya buat macam ni negatif awak darab dengan negatif, so awak dapat positif kan. Negatif darab negatif dapat positif. Okey, kalau positif darab positif dapat positif juga. Okey, kalau negatif darab positif, yang ni kita dapat negatif juga. Negatif. Dan kalau positif darab dengan negatif, so kita dapat negatif. Okey, so daripada sini sebenarnya senang je nak ingat. Kalau dia sama, negatif dan negatif, so dia positif. Ni pun positif dan positif sama kan? Positif-positif. Sini negatif-negatif. So dia dapat positif lah. Kalau sama simbol, sama operasi dia, dapat positif. Okey, so kalau beza operasi, tambah dengan tolak, tolak dengan tambah, negatif dan positif, so dapat negatif. Okey, kalau positif dengan negatif, tak sama simbol kan, sebab tu dia dapat negatif. Okey. Contoh soalan macam ni. 2 tambah tolak 3. So 2 tambah tolak 3. Dapat macam mana tu? So kalau dia tak ada nombor dekat sini, ataupun senang kita ada kurungan lah. Ada kurungan kan. Kalau ada kurungan ataupun tak ada nombor antara dua simbol, maksudnya dia kena darab. Yang ni dia kena darab dua ni. Tambah dengan tolak tu dia kena darab. Awak darabkan dia. So, tambah darab tolak, positif darab negatif. Tak sama simbol kan? So, dia dapat negatif. Dapat negatif. Negatif apa? 2 darab 3 dapat 6. Negatif 6. Sorry. Silap Sekejap. Sorry. Okey, sorry. 2 tambah darab dengan negatif 3. So, yang ni positif darab negatif. So, awak buat dia jadi tolak kan? Dia jadi tolak. So, awak buat dulu 2 tolak 3. Tulis dulu apa simbol dia. 2 tolak 3. So, lepas tu lah awak buat operasi dia bagi 2 tolak 3. Kalau kita ada garis lurus kosong dekat sini. So, kalau 2 positif tu di sebelah kanan kan? 2 tu sebelah kanan. So kalau tolak dia akan ke kiri. Nak ke kiri tu 3 langkah. Sedangkan kosong kedua ada 2 je. So maksudnya dia kena lebih lagi. Nak lebih berapa langkah? So 3 tolak dengan 2, 1 lah. So kalau 1 jadi negatif 1. So negatif 1.
So just ingat yang ni saja. Negatif darab negatif so dapat positif. Kalau sama simbol dapat positif. Tak sama simbol dapat negatif. Okey, boleh. So untuk soalan permudahkan dia ada yang ni. Dia ada tambah darab dengan negatif. So jadi macam mana? Kita akan tengok yang tu lah. Okey. Pergi kepada soalan contoh 12. Soalan contoh 12. Soalan A. 8M tolak 6N tambah 7M tambah 2N tolak 3. Okey, so kita nak selesaikan yang ni. 8M tolak 6N ni tak ada masalah lah. Sebab dia dekat depan. Kan, dia dekat depan. Dia tak ada simbol apa-apa kat sini kan. Ataupun simbol dia sebenarnya tambah lah. Ya kan? Kalau tak tulis selalunya tambah lah. Kalau negatif dia kena tulis. Okey, so kalau tambah tak ada masalah. Awak boleh salin je balik nombor tu. 8M tolak 6N. Okey, sekarang yang ni. Yang ni kalau tambah awak darab masuk. Tambah darab 7M. Macam tu. Tambah awak darab dengan 7M. Sama macam tadi. Tambah ni awak darab negatif 3 kan. Sekarang ni tambah awak darab dengan tambah 7. Tambah ni awak darab dengan 7. So dapat nilai 7M. Kan betul tak? Tambah 7M. Tambah darab 7M. Tambah darab tambah. So tambah 7M. Kemudian tambah ni awak darab dengan 2N. Darab dengan tambah 2N. Tambah yang ni darab dengan 7M tadi. Lepas tambah yang ni awak darab dengan 2N. So tambah darab tambah tambah. Jawapan dia tambah. Okey, lepas tu 2N lah. Kemudian tambah ni awak darab dengan negatif 3. So ingat balik. Kalau tambah dengan tolak, positif dengan negatif, tak sama simbol. So dia jadi negatif. Negatif apa? Negatif 3. Boleh ke tak? Okey, kemudian bila kurungan dah hilang, kita nak tolak tambah lah kan. Kita nak tolak tambah tu, first kita kena susun. Macam saya cakap tadi, kita kena susun dulu. Letak sekali mana sebutan serupa. Mana sebutan serupa letak sekali. Okey, kita nak kenal sebutan serupa lah ni. 8M, mana sebutan serupa dengan dia? Mana sebutan serupa dengan dia? Mana yang ada M? 7M kan? 7M. 7. Okey, so 8M dan 7M ni awak letak sekali. Lepas tu letaklah sekali, bawa sekali dengan simbol yang dekat depan dia iaitu tambah. Jangan ambil yang ni. Ambil yang dekat sini. Ambil yang dekat nombor dia. Tambah 7M. Lepas tu mana lagi yang sama? 6N ni kan? Sini N dan sini N kan? So yang tu adalah sama. Sebutan serupa. So kita letak sekali. Ambil negatif 6N ni. Negatif 6N. Ambil 2N. Ambil sekali dengan simbol. Kemudian last sekali yang tak ada mana-mana serupa tu, okey, tolak. Tulis je. Salin balik je. Okey, lepas tu lah barulah kita boleh tambah. Dah susun, barulah kita boleh tambah. Nak tambah macam mana? Nak tambah macam mana? Okey, tambah dia. Awak ambil nombor je. Bayangkan 8M tambah 7M.
Bayangkan awak ada 8 pen. Kawan awak bagi lagi 7 pen. So maksudnya awak tambah 15 pen lah kan. 15 M. 15 M. Jadi maksudnya awak ambil nombor sahaja. Awak ambil nombor sahaja. 8 M tambah 7 M. So 15 M. Ambil nombor je. Nombor 8 tambah 7, 15. So salin balik. Boleh ubah kena samalah dengan yang kita buat tadi. 15 M. Dan untuk seterusnya, kita tadi yang ni dapat 15. Lepas tu, yang ni. Ambil sekali dengan negatif ni. Negatif 6N tambah 2N. Negatif 6N tambah 2N. Okey. So berapa? Ambil nombor je. Negatif 6. Negatif 6 tambah 2. Berapa negatif 6 tambah 2? Berapa negatif 6 tambah 2? Awak bayangkan. Awak ada garis lurus. Negatif. So kosong kat sini. Negatif kat sini kan. Negatif 6. So tambah 2. Dia nak ke kanan. Dia nak ke kanan 2 langkah. Okey, sedangkan dekat sini. Kosong dengan negatif 6 tu ada 6 langkah. Tapi dia nak ke 2 je. Tak sampai lagi kosong. Jadi nilai dia masih lagi negatif. Nilai dia masih lagi negatif. Negatif berapa? Okey. So yang ni awak tolaklah 6 tolak 2 dapat 4. Negatif 4. Negatif 4. Okey. N. Jangan lupa N. Kemudian salin balik satu lagi. Negatif 3. So jawapan dia 15M tolak 4N tolak 3. Okey, boleh ke? Ada masalah? Tak ada masalah. Boleh buat. Okey, so kita rehat dulu sekejap. 9.40 kita start balik. Okey, boleh dah nak pergi minum air ke, nak pergi tandas ke. Okey, 9.40 datang balik.
Okey, untuk soalan seterusnya contoh 12 ni dia agak macam susahlah sikit sebab dia ada pecahan kan. B dengan C tu dia macam ada pecahan. Lepas tu kalau C tu ada juga perpuluhan. Okey, tapi sebelum kita buat BC, sebagai soalan lainlah dulu. Supaya kita mahir dulu yang tak ada nombor pecahan ni dulu. Okey, soalan B. Soalan lain. Soalan permudahkan juga. Okey, nombor 1. 9 UT 9 UT tolak 2W tutup kurungan tolak 5W tambah 3UT tolak 4. Okey, macam mana awak buat soalan ni? Okey, saya tunjuk dulu soalan ni. Okey, sini nombor depan tak ada apa-apa kan? Tak ada depan. So, anggaplah dia macam tambah lah kan? Tambah. So, bila darab masuk tu, so kita salin sahaja. 9 UT tolak 2W. Okey, dah hilang kurungan. Kan? Yang ni dah hilang kurungan. Sekejap, dengar tak suara saya? Okey, dengar. Okey. Okey, yang pertama ni yang kita dah keluarkan kurungan dah, tak ada kurungan dah. Lepas tu yang kedua ni awak kena darab masuk lah. Negatif ni awak darab dengan 5W. Awak darab dengan sini ni positif kan? Sini ni positif. So kalau darab dia jadi apa? Jadi negatif juga kan? Negatif juga. Negatif 5W. Negatif, positif. So tak sama simbol, dia jadi negatif. Negatif apa? Negatif 5W. Okay, so next. Negatif darab dengan 3UT. Darab dengan tambah 3UT tu. Darab dengan tambah 3UT. So negatif jumpa positif. So dia dapat negatif. Tak sama simbol kan? Tak sama simbol dapat negatif. Negatif apa? 3UT. Lepas tu yang terakhir, negatif ni awak darab dengan negatif 4. Okey, so negatif darab dengan negatif. Sama simbol kan? Kalau sama, positif 4. Jelas tak? Kemudian, awak susun. Susun mana sebutan serupa letak sekali. Okey, kalau kita tengok dekat sini, UT. Sini pun UT. Jadi awak pindah, awak letak sekali. 9 UT. Yang ni awak letak sekali kat sini. Letak sebelah nombor. Letak sebelah pemboleh ubah yang sama tu. Okey. Bawa sekali dengan negatif. Bawa sekali dengan negatif tu. Yang ni. Bawa sekali dengan negatif tu. Negatif 3UT. Kemudian, okey, mana lagi? Tak ada dah kan? Tak ada yang sama dah kan? Tak ada UT dah kan? Okey. Kemudian, okey lagi kita ambil sini W, sini pun W. Kiranya yang ni tak ada W. Okey, yang ni kiranya dia adalah sebutan yang sama lah. Sebutan yang sama. So, awak nak bawa turun, nak tulis balik tu, tulis sekali dengan negatif nombor dekat depan dia. Okey, saya dah buat petak-petak tu bagi senang faham. Tolak 2W, tolak 5W. Kemudian yang terakhir, tambah 4. Ni tambah 4. Termasuklah bawa turun sekali dengan simbol dia. Tambah 4. Okey. So, bila dah susun, barulah kita boleh tambah tolak.
Dah susun baru boleh buat tambah tolak. Untuk yang ni kita buat ni sebutan serupa kan? Okey. So kalau sama, okey buat nota sikit. Tambah tolak, okey cara kita nak tambah tolak ialah ambil nombor sahaja. Macam mana nak buat nota? Cara untuk menambah menolak. Ni kan? Ambil nombor sahaja. Sekejap. Tambah atau tolak nombor sahaja. Tambah atau tolak nombor sahaja. Tambah atau tolak nombor sahaja. Kemudian satu lagi, jawapan mestilah pemboleh ubah yang sama. Mestilah sama sebutan. Mestilah sama sebutan. Kiranya pemboleh ubah yang sama lah. Kuasa pemboleh ubah yang sama juga. Kalau macam yang ni, 9 UT tolak 3 UT. Ambil nombor sahaja. 9 dengan tolak 3. 9 tolak 3 jadi 6. 6 UT. Lepas tu yang ni, yang mana yang sama sebutan serupa? Yang ni kan? So ambil nombor sahaja. Negatif 2 tolak 5. Negatif 2 tolak 5 dapat negatif 7 W. Lepas tu salin je lah tambah 4. So dah tak boleh nak tambah tolak dah kan? Kita ada 3 sebutan. Semua sebutan ni tidak serupa. So tak boleh nak buat apa dah. So itulah jawapan dia. Okey, boleh faham? Kalau faham bagi emoji sikit. Okay, now. Now cuba buat sendiri. Buat sendiri, okay, cuba hantar dekat WhatsApp lah. Saya nak tengok betul atau salah. Faham setakat mana dah hari ni belajar. Okay, itu sahaja.
Amirul, Andrew, Bukhari, okey tak buat soalan ni? Kalau awak rasa awak betul-betul lemah, tak boleh nak jawab, buka kamera tahu, senang saya nak detect. Senang saya nak tahu awak ni, daripada saya nampak macam awak angguk tu, kiranya awak faham. Kalau awak dah macam tak boleh nak angguk tu, maksudnya tak faham lah. So, saya tahu terus itulah. Sebab tu penting buka kamera sebenarnya. Tak apalah saya tak buka kamera pun tak apalah sorry Sebab saya pakai bila saya share screen dia auto tak boleh nak ni lah. Kamera tu dia salah satu. Itu yang problemnya. Nanti kalau ada cara lain yang boleh buat saya buka kamera, okey saya buka. Macam mana Hanif, Wafiq, Syifa, Anas, Amirul, Anwar, Andrew, Bukhari, Naufal. Macam mana boleh buat tak? Okey, yang lain kalau siapa yang saya dah tanda tu boleh teruskan soalan yang kedua, yang ketiga. Yang saya dah tanda, yang saya dah bagi dah betul, emoji betul ke? Yang saya dah semak lah. Yang tu boleh.
Okey, saya terangkan dulu sikit. Soalan nombor 2 ni, 3x tambah 4y tambah 5x tolak 27. Okey, jadi yang ni, yang depan ni selalunya kalau tak ada apa-apa, kalau dia letak kalau tak letak apa-apalah. So kalau tak letak apa-apa salin je balik. Melainkan dia letak negatif. Kalau tak letak apa-apa salin je balik. 3x tambah 4y. Okey, kalau tak ada apa-apa salin je balik. Kemudian yang ni sini positif. So kalau positif, awak ingat yang darab tu. Okey, awak ingat yang darab tu. Tambah ni awak darab dengan tambah 5x. Tambah darab dengan tambah 5x. So bila tambah dengan tambah jadi tambahlah kan. Ingat tambah jumpa tambah so dapat tambah. Negatif jumpa negatif dapat tambah. Tambah negatif jumpa negatif. Negatif tambah dapat negatif. Okey, maksudnya kalau sama simbol positif. Tak sama simbol negatif. Ingat yang ni. Okey, so dekat sini tambah awak darab dengan tambah juga 5x ni. So samalah kan? Sama simbol so dia jadi tambah 5x. Kemudian tambah ni awak darab dengan negatif 2x. Tambah darab negatif. Tambah dengan negatif. So negatif lah. Tak sama simbol. Negatif 2y. Negatif 2y. Okey, jadi 3x. Lepas tu kita susun. Kita susun yang sama. X dengan X. Okey, yang tu kita susun duk sekali. 3X. Okey, janganlah pindah jadi negatif. Salah. Awak pindah sekali dengan tu dia lah. Pindah sekali dengan tu dia ni. Pindah sekali. Pindah sekali jadi tambahlah dekat sini. Tambah 5X. Pindah tu sekali. Lepas tu 4y. 4y simbol dia tambah kan. Kekal je tambah. Jangan tukar. Kekal je tambah. Ambil yang ni. Kita nak pindahkan yang ni, so bawa yang ni. Dia tak ada kita nak pindah ke sebelah kiri, tak ada. Tak ada kita nak pindah sebelah kiri ke sebelah kanan. Maksudnya pindah sebelah kiri sama dengan. Pindah sini, tak ada. Kita tak buat macam tu. Kita buat bawah je, still lagi sebelah kanan sama dengan kan. Kita pindah, kita bawa turun tu, masih lagi di kanan sama dengan. So kalau masih lagi tempat yang sama, di sebelah kanan sama dengan, so simbol operasi tidak berubah. Kalau sini tambah 4y, maka kita tulis tambah 4y juga. Sini kalau negatif 2y, so tulis juga negatif 2y. Macam tu. Kemudian barulah kita boleh tambah, kita boleh kira. Okey, so nak kira kita ambil nombor je. 3 tambah 5, kita dapat 8x. Bagi samalah. Kalau sini x, maka sini x juga. Okey, kemudian 4y tolak 2y. So, y dengan y. So, nombor lah, ambil nombor. Sini tambah 4 tolak 2. 4 tolak 2. So, dapat 2y. Okey, boleh? Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Negatif 6P tolak 7RS. Tolak P tambah 3RS. Jadi, yang ni sebelum kurungan pun tak ada apa-apa kan. Sebelum kurungan tak ada apa-apa. So, awak salin je balik. Negatif 6P tolak 7RS. Janganlah tiba-tiba dapat positif. Dah salin balik. Negatif lah. Okey. Salin balik dapat negatif.
Kemudian yang ni. Yang ni sebelum kurungan ada operasi. Kalau ada operasi kena darab masuk. Negatif darab dengan positif P. Negatif darab dengan positif P. So, kita dapat mana negatif dengan positif. Yang ni kan negatif positif. So, dapat negatif. Tak sama simbol dapat negatif. So, negatif P. Negatif P. Kemudian yang ni negatif awak darab dengan tambah 3RS. Negatif darab dengan positif. Okay, negatif positif, so dia dapat negatif lah kan. So negatif 3RS. Negatif 3RS. So bila dah buat macam ni, kita susun. Okay, sambung buat. Ada yang bisa
Okey, nombor 3 ni dah buat ke? Okey, nombor 3 ni negatif 6P yang kita susun yang mana P yang mana sebutan sama, kita susun. Okey, negatif 6P yang sini kan. Negatif 7RS yang sini kan. Okey, negatif P yang ni. Negatif 3RS tu yang ni. Okey, so kita nak susun. Negatif 6P dengan negatif P. Letak sekali. Negatif 7RS, negatif 3RS. Okey, letak sekali. Lepas tu barulah kita boleh buat operasi. Ambil je nombor negatif 6 tolak P. Negatif 6 tolak 1. So, apa negatif 6 tolak 1? Negatif 7. Negatif 7P. Negatif 6P tolak P dapat negatif 7P. Tolak 7RS tolak 3RS. Negatif 7 tolak 3. 10RS. Okey, negatif 7RS tolak 3RS. So, negatif 10RS. Okey, so negatif 7P tolak 10RS. Dah tak boleh nak buat dah kan? Ni sebutan tak sama dah kan? So, itulah jawapan dia. Okey. So, masa 10.20. Okey. So, kita buat soalan ni. Saya listkan soalan. Tadi saya ada bagi homework kan? Ada 2 homework tadi. So, awak buat yang tu. Dan yang ni juga. Dua MN tolak 5 HK tambah 9. Okey. Dan yang kelima 5 FG tolak 8 tambah 6 tolak 4E tolak negatif 3E tolak F7 FG tolak 2. Okey. Itu sahaja. Soalan 2 ni, okay, awak cuba try buat. Kalau boleh, boleh hantar sekarang pun tak apa. Tapi kena hantar yang betul lah. Selagi tak betul, selagi tu kena baiki jawapan. Okey, saya plan next class kita akan buat tajuk ni. Kita akan buat tajuk ni. Memang kalau kita tajuk ni sampai diguna pakai sampai-sampailah masuk U, sampai kata 5 masuk U, sampai bila-bila kita akan guna tajuk ni. Jadi kena mahir bab ni lah. Tapi untuk next class saya akan ringkaskan soalan tak panjang macam ni lah.
Dia tak panjang macam soalan yang kita buat ni. Ni soalan yang dalam buku teks awak, lebih kurang dalam buku teks lah. Soalan yang dalam silibus awak belajar sekarang. Dia bagi equation panjang, dia bagi persamaan panjang macam ni, lepas tu dia nak jawapan. Macam tu kan, panjang kan. Okey, next class saya akan bagi yang pendek sahaja untuk awak tahu macam mana nak buat basic tu dulu. Okey. Nombor 4 dan nombor 5 boleh terus buat. Lepas tu tadi saya buat apa homework tadi, muka surat C dengan D tadi. Muka surat 71, nombor 11 C dan D. Okey, yang ni awak permudahkan. Soalan dia permudahkan. Okey, ni homework lah ni, soalan permudahkan. Dan lagi satu, okey, dalam buku teks, muka surat 71, nombor 11, C, nyatakan sebutan serupa dan tidak serupa. Okey, kenal pasti. Sebutan serupa, tidak serupa. Okey, yang dah hantar. Okey, Alex seorang je yang dah hantar. C dengan D. Okey, so tak perlu hantar dah lepas ni. Okey, so 4 soalan. 2 soalan permudahkan dan 2 soalan tentukan sebutan serupa atau tidak. Okey, so itu saja untuk kelas hari ini. Ada soalan? Okey, kita round table. Bukhari ada soalan? Daripada 10 rate, okey, kadar rate 10, macam 10 bintang. Okey, daripada 10 bintang nak bagi berapa? Faham setakat mana? 10 per 10 ke? Adakah faham 8 per 10 ke? Hari ni belajar macam mana? Okey. Bukhari, macam mana? Tak dengar lah pula. Ada respon ke Andrew? Tak dengar Andrew. Alex? Alex berapa? Berapa per 10 awak nak bagi? Awak faham setakat mana? Tak dengar. Nurin? 9. Naufal? Diana? Okey, Hanif Wafiq, ya? Ada soalan, Hanif?
Okey. Siapa lagi? Amirul Hakimi, Syifa, berapa per 10? Faham hari ni? 8. Syifa 8. Fatin, 9. 9. Atiratul, 10. 10. Okey. Adwa, 'Okey, yang lain kalau siapa yang kurang faham belajar hari ni, bagi tahulah WhatsApp saya, okey? WhatsApp saya. Tak apa, saya akan tolong personal. Bagi yang rasa dia tak boleh waktu kelas, saya akan tolong personal. Kalau dia macam dia tak faham 7 ke bawah, 5, 6 ataupun 2 je, okey? WhatsApp saya. Cikgu saya tak faham apa yang saya belajar hari ni. Bagi tahu je. Saya tak marah pun. Okey, saya akan bantu insya-Allah. Okey, so itu saja untuk kelas hari ni. Kalau tak ada soalan, saya end dululah. Kita tutup kelas dengan suratul As.